Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man huwa fi uluhi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhitun, ya man huwa fi izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi sharifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi zatihi qadimun, ya man huwa fi ata'ihi kabira, ya man huwa fi majdihi mubinun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna minka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilma warzuqna minka fahma. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita berzikir dan berdoa mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala Allah golongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Dan pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kitab kita, kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Imami wal Ma'mum, kitab yang membicarakan berkaitan tentang makmum dan imam, karangan seorang ulama yang alim, Syekh Ibn al-Imad al-Misri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita membicarakan berkaitan tentang sembahyang jenazah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Permasalahan 56. Takbir sembahyang jenazah menempati rakaat-rakaat di dalam sembahyang. Takbir ketika sembahyang jenazah ianya adalah menempati rakaat-rakaat di dalam sembahyang. Mengikut di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, rukun sembahyang jenazah ini ada 7. Yang pertama niat, iaitu kita berniat sembahyang jenazah. Sama ada yang sembahyang itu orang dewasa ataupun yang sembahyang itu masih lagi belum baligh. Kalau dia sembahyang jenazah kena niat ianya adalah fardiyah. Kena ada ta'arrud fardiyah. Berniat itu adalah fardu kifayah, sembahyang jenazah walaupun dia belum balik. Yang kedua, sembahyang jenazah ini rukunnya iaitu berdiri bagi mereka yang mampu berdiri, sama ada ianya lelaki, perempuan ataupun kanak-kanak. Berbeza sekiranya ianya seorang yang tak mampu berdiri baru boleh duduk. Sama seperti sembahyang fardu yang lain. Yang ketiga, arba'u takbiratin. Rukun yang ketiga itu 4 takbir. Justru itulah disebut dalam kitab kita ini ianya adalah sama seperti rakaat-rakaat sembahyang yang lain, kerana takbir itu menepati rakaat. Jadi 4 takbir ialah menepati rakaat. Kalau rakaat itu ada 4, maka takbir itu macam 4 rakaat. Sekiranya imam
menambahkan takbir, maka makmum tak boleh ikut. Seperti mana juga kalau kita sembahyang, imam menambahkan rakaat. Dan yang keempat, membaca suratul Fatihah. Mengikut di kalangan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, baca Fatihah ini boleh kita baca mana-mana takbir, tidak semestinya pada takbir yang pertama. Qiraatul Fatihati ba'da ayyi takbiratin minha, boleh dibaca mana-mana takbir, tetapi ia adalah merupakan rukun. Dan yang kelima iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya tertentu selepas takbir yang kedua. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang paling minima ataupun paling kurang membaca selawat ketika mana sembahyang jenazah. Yang keenam iaitu mendoakan kepada si mati. Paling kurang iaitu Allahumma arhamhu ataupun Allahumma ighfir lahu. Allahumma arhamhu ataupun Allahumma ighfir lahu. Kalau panjang-panjang dia tak hafal, Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Itu paling kurang. Dan seterusnya yang ketujuh iaitu memberi salam. Salam adalah merupakan rukun bagi sembahyang jenazah, iaitu selepas takbir yang keempat. Ada 7 rukun ketika sembahyang jenazah. Setelah kita memahami ada 7 rukun, maka dapatlah kita faham sekarang ini 4 takbir itu adalah menepati rakaat-rakaat di dalam sembahyang. Sekiranya seorang makmum itu masbuk dan mendapati imam pada takbir yang kedua, maka sepertilah ia berada pada rakaat yang kedua. Ataupun sekiranya makmum ini takbiratul ihram, dapat takbiratul ihram, imam takbir kali kedua, maka tak perlulah dia nak baca Fatihah, gugur Fatihah baginya seperti orang masbuk. Ianya kena takbir yang kedua terus, kerana kedudukan dia adalah masbuk. Ini yang nak dibahaskan. Takbir di dalam sembahyang jenazah itu menempati rakaat-rakaat di dalam sembahyang jua. Berarti setiap takbir sembahyang jenazah itu adalah sama dengan rakaat di dalam sembahyang. Sama. Oleh yang demikian, apabila mendapati makmum masbuk, imam sedang sembahyang jenazah, seorang ni datang mendapati imam sembahyang jenazah, ataupun dia kelewatan mendapati imam dah takbiratul ihram, dah sembahyang, maka hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram dan janganlah tunggu takbir imam yang akan datang baginya. Mana jangan tunggu takbir yang kedua bagi imam. Bila imam dah sembahyang, kita sampai-sampai seperti orang masbuk, Allahu Akbar, walaupun tak sempat baca Fatihah, imam takbir yang kedua, maka kita dapat dah seperti rakaat yang kedua. Maka yang pertama itu, walaupun kita tak sempat baca Fatihah, kedudukannya adalah masbuk. Imam takbir kedua, maka kita dikirakan masuk takbir yang kedua ataupun seperti rakaat yang kedua. Jangan nak tunggu imam takbir takbir seterusnya, maka bila takbir seterusnya seperti rakaat seterusnya. Dan hendaklah makmum itu selepas takbirnya, selepas takbir yang pertama, iaitu selepas takbir pertama tadi, takbiratul ihram, terus membaca Fatihah dan sempurnakanlah segala rukun sembahyang dirinya seperti mana disempurnakan oleh makmum yang masbuk di dalam sembahyang. Kalau dia selepas takbir yang pertama itu, selepas takbir yang pertama, jangan dia nak menyebutkan membaca benda yang sunat, seperti a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
kalau dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, sepatutnya kalau dia tak baca sempat habis suratul Fatihah. Tapi kalau dia baca menyebabkan tak sempat baca Fatihah, habis imam dah takbir kedua, maka hendaklah diqadakkan dalam tempoh masa yang ianya telah cuai, yang disebutkan diberikan takhalluf, membelakangi imam dengan sebab keuzuran. Ada disebabkan keuzuran sampai dia terlupa, tetapi kalau dengan sengaja maka perlu dihabiskan suratul Fatihah, diberikan kelonggaran keuzuran. Mana kalau imam dah takbir kedua, imam nak selawat, jadi kita kena habis juga suratul Fatihah. Kena hukum asal boleh habis surah Fatihah, tapi tak habiskan. Jadi bila imam takbir kedua, habiskan sebab dia terbaca auzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti kalau dia takbir kedua, seperti orang yang masbuk, seperti kedudukan masbuk di dalam semayang yang lain. Masalah 57 ni, makmum masbuk bertakbiratul ihram dan tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua. Jika makmum yang masbuk bertakbiratul ihram, maka tiba-tiba imam bertakbir yang kedua, maka hendaklah makmum itu selepas selesainya daripada takbiratul ihram, takbir yang pertama tadi, lepas takbiratul ihram imam pun takbir kedua. Sebab dia terlewat, dia dapat tahu orang ni meninggal lewat, maka dalam perjalanan yang jauh, adakah boleh kita menwar-warkan kematian ini? Ada riwayat dalam Bahrul Mazi bahawa tidak digalakkan mewar-war kematian. Adakah maksud tak boleh war-war ni? Dalam kitab diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan begitu juga dalam Sunan Abi Daud. Maka kalau kita merujuk dalam syarah Sunan Abi Daud Aunul Ma'bud dan juga dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, merupakan syarah kepada Sunan Al-Imam At-Tirmizi, yang dimaksudkan merwar-warkan itu tidak dibenarkan apabila melewat-lewatkan pengurusan jenazah. Tapi kalau kita sekarang WhatsApp kan, tok guru kita meninggal dunia, kita pun sebarkan, nak disemahyangkan di Masjid Al-Azim, ianya tidak termasuk larangan. Larangan itu apabila mereka berkumpul dalam keadaan melakukan seperti zaman jahiliyah, iaitu menangis-nangis, meraung-raung. Itu ataupun nak mendapat kemasyhuran atau untuk melewatkan pengurusan jenazah, itu tak dibenarkan. Maka kita nak tunggulah orang daripada luar datang. Jenazah ni lambat disemayangkan, dah mandi dah. Kita kata kenapa tak semayang? Dia kata nak tunggu tok guru daripada Johor datang, kiai ni datang, daripada Kedah datang, semua kita lewatkan. Subuh besok lepas sembahyang, subuh baru nak diuruskan. Ini tak boleh. Ini tidak dibenarkan oleh Nabi SAW. Lagi cepat diuruskan itu adalah lebih baik. Tapi kalau kita war-warkan dan tidak melambatkan pengurusan jenazah, tidak termasuk larangan Nabi SAW. Ini disebut dalam Sunan Abi Daud yang telah disyarahkan dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, dan juga Tuhfatul Ahwazi mensyarahkan Sahih Al-Imam At-Tirmizi. Jadi oleh sebab itu, kalau Jeffrey contohnya war-warkan di dalam WhatsApp ataupun dalam Facebook kematian seorang ulama yang alim, ia tidak termasuk larangan Nabi SAW. Oleh sebab itu ulama kita telah menyebut yundabul i'lamu bimautihi, disunatkan memberitahu, i'lamkan, diwar-warkan bimautihi, dengan kematian seseorang, la lirriyai wala lissum'ah, tidak ada tujuan untuk riak-riak. Bukan nak kita nak berbangga, ahli keluarga ni bukan nak
pasal berbangga, nak riak, nak tunjuk ke orang, aulis sum'ah, ataupun orang cakap ayah dia meninggal ramainya orang. Jangan ada sedemikian rupa. Tapi kita iklamkan, kita beritahu liyuksira ataupun liyaksural musalluna alaih, supaya ramai orang semayang ke atas jenazah tersebut. Supaya ramai orang semayang jenazah tersebut. Ini tidak termasuk larangan Nabi SAW, tetapi kalau kita bertujuan untuk riya ataupun nak menunjuk-nunjuk, itu ia tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, dia datang lewat, sebab dia pun dapat lewat. Bila dia dapat tahu kematian seorang ni lewat, dia sampai imam dah semayang. Jadi bila dia takbiratul ihram, habis dia takbiratul ihram, imam dah takbir kali kedua, maka dalam keadaan sedemikian rupa, gugurlah bacaan Fatihah daripadanya. Maka Fatihah dia kira gugur kerana kedudukan dia masbuk. Seperti mana hukum makmum masbuk bertakbiratul ihram mendapati imam sedang rukuk pada semayang-semayang yang lain. Sebagaimana dalam bab semayang yang lain, kalau imam contohnya dia ikut imam, dia takbiratul ihram, lepas takbiratul ihram imam pun rukuk, maka jangan nak baca Fatihah lagi, terus saja rukuk bersama imam, Fatihahnya telah ditanggung oleh imam. Begitu juga dalam bab semayang jenazah. Masalah 58. Makmum masbuk belum menghabiskan baca Fatihah. Makmum ni belum habis baca Fatihah, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Ini masalah. Jika makmum yang masbuk sedang membaca Fatihahnya dan belum makmum itu memutuskan bacaan Fatihah dan terus mengikutnya, keadaan yang seterusnya, makmum yang masbuk sedang membaca suratul Fatihah dan belum lagi memutuskan, mana belum lagi menghabiskan suratul Fatihah, belum lagi menghabiskan suratul Fatihah, belum lagi memutuskan bacaan Fatihahnya dan terus mengikut imam, atau menghabiskan Fatihah. Ini seolah-olah soalan. Seorang makmum yang masbuk, Fatihahnya belum habis, imam pun takbir kedua, adakah perlu dia berhenti terus baca Fatihah? Dia putuskan terus, mana yang baki ditanggung oleh imam, ataupun ianya habiskan juga suratul Fatihah, kemudian barulah takbir mengiringi ikut imam. Ini seperti satu soalan. Macam mana keadaan atau situasi seperti ini? Maka hukumnya ada dua wajah. Ada dua pandangan di kalangan ulama kita Syafi'i. Dua pandangan. Sama ada nak berhenti terus baca surah Fatihah, terus ikut imam takbir yang kedua, ataupun ianya menyempurnakan suratul Fatihah. Ada wajhan. Wa fi hadzal mas'alati wajhani 'inda wajhan, iaitu ada dua wajah di kalangan ulama-ulama Syafi'i. Ada dua wajah ikut pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada berapa pandangan? Ada dua pandangan. Wa fi jawabi hadzal soal wajhan. Dalam menjawabkan persoalan ini ada dua. Yang pertama, iaitu as-sahhuhuma, paling sahihnya, paling sahih, yang paling asah, iaitu memutuskan Fatihahnya, mana
Kalau baca dapat sekadar Malik Yaumiddin, ya Malik Yaumiddin. Iman takbir yang kedua terus takbir, kerana kedudukan dia masbuk, bukan kedudukan dia muafiq. Kedudukan dia adalah masbuk, bukan muafiq. Bandingannya seperti makmum yang masbuk, yang tidak dapat melainkan sebahagian daripada Fatihah. Samalah bandingan dalam bab semayang fardu yang lain, iaitu kalau dia tak dapat habis, yang baki itu ditanggung oleh imam. Ditanggung oleh imam. Adapun pandangan yang kedua, yutimmul fatihata ba'da takbirah, hendaklah ia membaca Fatihah sampai habis selepas takbiratul ihram. Apa hujah pandangan yang kedua? Pandangan yang kedua kata, kena habiskan juga. Sembahyang fardu lain. Sembahyang fardu dia ada rokok. Sembahyang jenazah mana ada rokok? Mana ada rokok? Mana boleh dia kata kias seperti sembahyang fardu biasa? Sebab sembahyang fardu biasa dia ada rokok, dia ada i'tidal. Betul lah. Kalau imam rokok, kena rokok lah, sebab perbuatan dah tak sama. Tetapi dalam bab sembahyang jenazah, perbuatannya adalah sama, berdiri. Hanya bezanya di sudut baca. Oleh sebab itu kena habis juga baca. Pandangan yang kedua. Oleh sebab itu pandangan yang kedua menyebut li'annal qiyama mahallul qiraati, kerana berdiri itu ialah tempat membaca. Oleh sebab itu kena baca. Dia kata, walau bagaimanapun mengikut pandangan ulama-ulama Syafi'i, maka mereka beradab dengan pandangan imam. Jadi Imam Syafi'i ini pandangan dia ada dua. Yang pertama, pandangan Imam Syafi'i kata tak payah habiskan. Mungkin dalam sisi pengajian yang lain yang diriwayatkan daripada anak murid dia, bahawa Imam Syafi'i berkata kena sempurnakan habis Fatihah, sebab sembahyang jenazah ni tak sama seperti sembahyang fardu yang lain, kerana dia sekadar diri dia. Jadi berdiri itu tempat membaca, bila berdiri itu tempat membaca, kena habislah baca. Jadi ulama-ulama Syafi'i yang di bawah ini mengkaji dan meneliti dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam. Adakah nak pandangan pertama itu kuat ataupun pandangan yang kedua itu kuat? Maka apabila dinilai di sudut hujah dan dalil, pandangan pertama itu lebih kuat, kerana kedudukan dia masbuk dan takbir itu adalah sama seperti rakaat. Oleh sebab itu, kerana at-takbirat taqumu maqama rakaah, kerana takbir itu menepati rakaat, oleh sebab itu ia boleh dikiaskan seperti sembahyang fardu yang lain. Apabila imam sudah takbir yang kedua, jangan dihabiskan surah Fatihah, terus ikut. Ini telah disebut oleh ulama-ulama Syafi'i. Justru itu ulama Syafi'i menggunakan istilah al-asahhu, yang paling sahih di antara dua pandangan ini. Setelah dinilai dalil-dalilnya dan dikaji di sudut dalilnya, inilah apa yang paling kuat, bahawa makmum naklah tidak meneruskan bacaan Fatihah, terus saja takbir yang kedua ikut imam. Seterusnya lagi kita ini telah dibahaskan pada permasalahan sebelum ini. Masalah 59, makmum masbuk yang luput beberapa takbir. Makmum yang sembahyang jenazah ini tak sempat beberapa takbir dengan imam. Barangkali dia sempat takbir yang keempat contohnya, ataupun sempat takbir yang ketiga. Macam mana? Barang siapa daripada makmum yang masbuk yang luput beberapa takbir serta imam, maka hendaklah ia makmum mendapatkannya selepas salam imamnya, sama macam rakaat. Berapa takbir yang dia tidak dapat, imam beri salam, maka sempurnakan takbir yang baki. Oleh sebab itu, ketika mana dia masbuk, imam takbir yang
dikatakan imam takbir yang ketiga, dia pun ikut. Lepas dia takbir, dia baca doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Sebab dia ikut imam. Imam takbir ketiga, dia bacalah bacaan pada takbir yang ketiga. Tiba-tiba dia teringat dia tak baca Fatihah, maka Fatihah boleh dibaca belah hujung. Sebab Fatihah tidak tertentu pada takbir yang pertama. Takbir pertama. Oleh sebab itu di kalangan mazhab Imam Syafi'i menyebut Fatihah ini boleh dibaca mana-mana tempat. Kalau sudah terbaca yang pertama selepas takbiratul ihram kan ikut imam, dia sebab dia ikut imam ketika tu takbir ketiga, dia bacalah Allahumma ighfir laha ke Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir lahum. Tiba-tiba dah masuk rakaat takbir kedua, imam takbir keempat, dia pun takbir keempat. Jadi dia ikut imam. Ikut imam baru dia sedar. Baru dia tersedar. Maka baru tersedar, dia pun baca selawat untuk takbir yang kedua, kemudian yang ketiga dan yang keempat. Ketika yang ketiga dia pun ataupun yang keempat, maka dia tukarkan menjadi, iaitu membaca suratul Fatihah. Sembahyang tetap sah. Sembahyang tetap sah. Ikut mazhab kita Imam Syafi'i, sembahyang tetap sah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka hendaklah ia menyempurnakan takbir yang baki tadi selepas salam imamnya. Adakah nak dibaca bacaan-bacaan? Ini dua pandangan di kalangan ulama kita Syafi'i. Pandangan yang pertama mengatakan baca juga. Imam dah beri salam, nanti kita nak menyempurnakan takbir yang baki, baca juga bacaan. Seperti bacaan takbir pertama, kedua, ketiga, ikut turutan. Pandangan yang kedua kata, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, hanya takbir sahaja ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnakan takbir sahaja, tak perlu baca. Ada dua di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i. Tetapi pengarang kitab kita ini cenderung dengan pandangan yang mengatakan baca. Sebagaimana pandangan ulama-ulama Syafi'i yang lain juga, ada yang cenderung kepada habiskan takbir yang tertinggal tadi dan dibaca juga doa-doa selepas takbir itu. Dan sunat bagi jemaah jangan mengangkat jenazah melainkan setelah sempurna makmum yang di belakang ini habis sembahyang. Jangan angkat jenazah dulu, melainkan bahawa semua makmum yang masbuk tadi telah selesai sembahyang. Itu terlebih afdal. Terlebih afdal. Kalaulah ramai sangat orang yang ikut sembahyang, sama balik kita. Selepas imam beri salam, sempurnakan baki takbir tadi dengan zikirnya dan doanya. Nampak ni? Ikut juga doa-doa dan zikir-zikir ini mengikut qaul, pandangan yang asah, pandangan yang paling kuat di kalangan kita mazhab kita Syafi'i. Dan kata qil, pandangan yang kedua, mengikut pendapat yang lain pula, ia tidak wajib mendatangkan dengan zikir-zikir yang luput itu, bahkan mendatangkan dengan takbir yang baki itu dengan berturut-turut. Dua-dua ni sebenarnya boleh. Dua-dua ni adalah boleh. Mana bila imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita ada baki lagi takbir satu, kita pun Allahu Akbar, kita beri salam. Tak payahlah nak baca doa selepas takbir yang keempat. Macam di Mekah tidak ada doa selepas takbir yang keempat di kalangan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Itu sebab kalau kita sembahyang di Mekah, di Madinah, masuk dia takbir yang keempat, tak ada dah Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dan mereka hanya memberi salam yang pertama. Salam yang pertama rukunnya, dan tak ada salam yang kedua. Kita mazhab Imam Syafi'i sama seperti sembahyang yang lain, sunat memberi salam yang kedua.
Sunat memberi salam yang kedua. Jadi kalau kita tertinggal contohnya satu takbir, imam beri salam, kita Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada nak dibaca lagi doa yang dibaca selepas takbir yang keempat, kerana nak cepat. Kalau nak baca pun mengikut pandangan yang pertama, bacalah untuk mendapat sunat dia begitu. Dan sambung lagi kita dan disunatkan janganlah diangkat jenazah, jangan angkat jenazah dulu hingga sempurna para makmum yang masbuk daripada sembahyang mereka itu. Sampai habis kita tengok semua makmum yang masbuk tadi memang dah habis dah sembahyang, barulah nak diangkatkan jenazah. Sebab negara Arab ni dia baca doa Assalamualaikum warahmatullahi, angkat terus. Sebab kita nak mempercepatkan pengurusan jenazah. Nak doa apa lagi dia kata? Dalam sembahyang tadi ada doa. Nak doa dalam sembahyang lah, kalau nak baca panjang-panjang. Itu sebab kalau kita sembahyang di Mekah, di Madinah, doa dia panjang. Pada takbir yang selepas takbir ketiga tu dia baca doa panjang. Dia gabungkan semua doa-doa. Kita baca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dah habis dah ujung. Tu imam takbir keempat juga. Kita kata dia baca apa ni panjang sangat. Sebab mereka ni gabungkan. Itu sebab panduan-panduan sembahyang jenazah yang dikarang oleh ulama-ulama di Saudi ni, dia baca panjang. Dia gabungkan semua riwayat, jadi panjang lah. Nak doa waktu sembahyang dia kata. Lepas sembahyang nak berdoa apa, dan nak sembahyang pun dah kira doa. Itu sebab dia terus angkat, kerana nak menyelesaikan urusan jenazah ni biar disegerakan. Kita di Malaysia lepas beri salam ada tahlil pula. Ada tahlil. Nak tahlil kena apa, biar dapat tanam tahlil lah sampai ke subuh. Lepas beri salam baca doa ya. Baca doa, kalau nak baca pun doa pendek lah. Kalau disebut dalam kitab Nihayatuz Zin Syekh Nawawi Bantani, bacaannya pendek je. Allahumma salli, baca alhamdulillah, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat, kemudian Allahumma ighfir lahu, Allahumma bihaqqi Muhammadin. Kalau di dalam kitab Nihayatuz Zin, Allahumma inna nas'aluka, dia mulakan Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad la tu'azzib hadzal mayyit. Ya Allah, bertawassul lah, ya Allah ya Tuhanku, dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait, jangan kau seksakan mayat ini. Salah samarat 3 kali, terus sallallahu habis. Itu sahaja. Kalau dalam kitab Nihayatuz Zin tak ada panjang-panjang. Panjang-panjang. Kadang-kadang kalau kita tengok dahlah baca doa, mula-mula diulangkan balik Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Kalau kemudian dah habis itu, saya tengok ada orang yang baca pula Allahumma hyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman. Ada kena-mengena ke doa tu untuk si mati. Ada setengah pula saya tengok tu imam dia baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, Allahumma sallimna. Dia nak jadi panjang. Itu doa selepas sembahyang fardu boleh lah. Ini sembahyang jenazah. Ini sembahyang jenazah, tak payahlah merapu-rapu pergi doa yang lain-lain. Doa selamat pun dia masuk. Doa selamat pun masuk. Orang kita Melayu ni, kalau dia anak orang nak pergi haji pun baca doa tahlil. Anak nak ambil periksa pun baca doa tahlil. Akikah pun baca doa tahlil. Kenuri kerana walimatul urus baca doa tahlil. Habis semua kena tahlil. Jadi kena tengok. Disebab apabila kita nak baca doa ni, kena tengoklah. Kalau sembahyang jenazah, untuk jenazah jangan kita memanjangkan doa yang tidak ada kena mengena sembahyang jenazah. Kalau nak dibacakan Allahumma ighfir lahu, Allah, ataupun doa yang Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Ya Allah, sekiranya mayit ini orang yang baik, maka kau tambahlah kebaikannya. Jika ianya ada melakukan kesalahan, dosa, maka kau ampunkanlah dosanya ya Allah. Wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Minta Allah habiskan segala dosa-dosa dia, dia ampunkan.
Ataupun Allahumma yammin kitabahu, Allahumma sabbit qadamaihi ala sirat, Allahumma laqinhu husnal jawab. Ini di antara doa-doa boleh ditambah. Boleh. Allahumma saqil mizanahu bil hasanat, ya Allah beratkanlah timbangannya dengan kebaikan. Allahumma yammin kitabahu, ya Allah berikanlah hamba-Mu ini dapat suratan dengan tangan kanan. Tak payahlah panjang-panjang. Jangan baca doa yang tak ada kaitan. Jangan baca doa yang tak ada kaitan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Apa kena-mengena dengan si jenazah tu minta jasad disihatkan? Tak ada kena-mengena. Dan ulama pun tak sebut dalam kitab fiqh. Ini kena ingat bagi jadi yang nak menjadi imam sembahyang jenazah, biar ada bertepatan, biar doa tu diaminkan bertepatan dengan jenazah tersebut. Tapi dalam kitab-kitab fiqh memang pendek. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit, ataupun la tu'azzib hadzal mayyit, la tu'azzib hadzal mayyitah, hadzal mayyitah, Allahumma ighfir lahu warhamhu sallallahu. Dia tu angkat terus. Arab pula lagi senang. Assalamualaikum warahmatullahi, angkat terus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tapi orang Malaysia macam-macam sini. Dengan ada bagi tazkirahnya, nak tazkirah pula. Sila kalau ustaz bagi tazkirah, jenazah tu tanam dululah kalau nak bagi tazkirah. Silakan Ustaz Syukri, silakan Ustaz Muhammad bagi tazkirah, silakan ini. Ya Allah, lamanya nak bagi tazkirah. Ini bukan sunnah. Benda yang bukan sunnah jangan dibuat. Oleh sebab itu, kenapa tidak ada doa iftitah kalau jenazah itu ada di hadapan kita, supaya sembahyang itu dapat disegerakan dan jenazah itu dapat diuruskan dengan segera. Oleh sebab itu tidak ada dibacakan auzubillah ketika mana baca Fatihah kalau sembahyang itu jenazah ada di hadapan. Ada di hadapan. Kalau jenazah tak ada di hadapan, boleh baca doa iftitah dan boleh baca auzubillah. Contohnya kita semayang ghaib sekarang ni. Ada contohnya seorang ulama meninggal dunia dan kita sezaman dengan dia. Yang syarat kita sezaman dengan dia. Tapi kalau kita bukan sezaman, tak boleh. Tak boleh. Dan yang meninggal pun sama dengan zaman kita. Maka kalau kita nak semayang, boleh lama. Kita nak baca doa iftitah, baca auzubillah, sebab tak ada kena-mengena dah. Jenazah tu memang telah diuruskan. Kita pun tetapkan nak semayang jenazah selepas semayang isyak, katakan. Semua orang pun berkumpul Masjid Al-Azim nak semayang solatul ghaib. Jenazah tu dah tanam dah, semalam dah tanam dah. Kita nak buat di Malaysia ni semayang solatul ghaib. Boleh baca doa iftitah dan boleh baca auzubillah. Kenapa? Kerana jenazah tu tak ada depan kita. Dia tak ada kaitan dengan lambat ke atau cepat dah. Jenazah tu telah diuruskan. Ada disebut dalam kitab kita ni. Sambung balik kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan kata qil, tak perlu nak ulang-ulang lagi zikir, cukup dengan takbir sahaja. Dan jangan diangkatkan jenazah melainkan telah sempurna makmum semua sembahyang. Maka jika jenazah diangkat juga dengan sebab yang tertentu, tidaklah batas sembahyang mereka itu, dan sekalipun dipalingkan daripada kiblat. Kita pun tertanya-tanya, macam mana ni jenazah tak ada depan kita? Jenazah dah diangkat, aku belum habis lagi takbir ni. Maka dipegang kaedah fiqh, la yughtafaru fil ibtida', yughtafaru fis sawani. Ma la yughtafaru fil ibtida', tidak dimaafkan pada permulaan tetapi dimaafkan pada pertengahan. Mana pada permulaan memang ada jenazah di hadapan, tetapi nak sempurnakan takbir yang baki jenazah tak ada, ia diambil kira pada permulaan. Permulaan memang ada jenazah, maka sembahyang itu sah.
Saya bagi contoh. Contohnya semayang di surau mengikut mazhab kita Imam Syafi'i. Mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, bagi perempuan yang semayang di dalam bangunan yang lain daripada masjid, maka tidak boleh sesuatu yang memisahkan di antara jemaah perempuan dengan jemaah lelaki di hadapan dengan sesuatu yang menutup sampai tak nampak. Dia makan sitar murkha. Macam kalau panggung wayang, dia tarik tirai ni, namanya tak nampak terus daripada atas sampai ke bawah. Ini nama dia sitar, iaitu tabir yang menutup. Tabir yang menutup langsung tak nampak. Ataupun disebut dalam kitab fikah sitar murkha, tabir yang telah dilabuhkan, memang tak nampak habis. Jadi ketika nak semayang, jemaah perempuan ni tariklah. Dia pun tarik, sebab dia punya tirai ini tebal. Tengah semayang, datang pula jemaah perempuan lain. Dia kata ada orang sini semayang buka-buka, tapi nampak orang nak pakai telekong sus. Dia kata, nampak ni, ada jemaah ni pun, apa ni buka-buka, kita nak pakai telekong nanti orang nampak. Nak buka telekong, nak pakai buka tudung, nak pakai telekong. Dia pun tarik tirai ni, tutup daripada bawah sampai ke atas. Jadi jemaah yang ada pula ni, dia kata apa tarik-tarik, orang dah buka dia pergi tarik pula. Orang dah buka pergi tarik. Orang nak semayang ni, tak tahu hukum ke, dia kata. Dia tengah semayang merungut-rungut begitu. Tak begitu. Kalau tak semayang mau ku sekil. Macam mana jemaah perempuan kalau sudah takbiratul ihram dalam keadaan memang terbuka, tiba-tiba di tengah ada orang tutup, semayang kita sah, sebab diambil kira pada permulaan dan kita tahu pergerakan imam di hadapan. Ataupun tengah semayang tiba-tiba pintu tertutup, angin begitu kuat, terus tutup, habis tutup. Ini sitar murkha nama dia. Tutup habis. Berbeza masjid tutup macam mana pun semayang tetap sah. Tapi kalau surau-surau ni kalau tertutup, langsung tutup habis. Pintu ni tertutup, contohnya dia buka lah pintu, sliding door tu ditarik kan, contohnya ini gelap habis ni, tak nampak. Tiba-tiba ada jemaah lain pula perempuan ni buka-buka pula sliding door ni, dia pun tarik, dia kunci terus, berbunyi tutup. Makcik-makcik ni macam mana pula semayang ni? Semayang dia yang lain sah, tapi yang perempuan tadi tak sah, sebab permulaannya sudah terhalang. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Adapun mazhab Maliki, hukumnya sah semayang selagi mana kita tahu pergerakan imam. Oleh sebab itu kalau kita pergi Mekah, orang semayang ke hotel-hotel ni, surau-surau hotel ni, bukan membelakang imam, lebih pada membelakang lagi. Hanya nampak sah tak? Ya sah mengikut mazhab yang lain. Contohnya kalau kita semayang Jumaat di sini penuh zaman PKP, ada orang semayang. Lantaklah dia nak semayang, dia kata aku mazhab lain, yang penting dia semayang Jumaat, sah. Yang ada setengah masjid, bila dia tutup masjid, dia cukup 40 orang, dia tutup, ada orang semayang di luar, dia marah pula, apa semayang luar ni, dah tak boleh balik dia kata, orang tu nak semayang biarlah dia semayang, kerana dalam mazhab yang lain membenarkan mazhab yang lain. Contoh kalau kita di Mekah, bayanglah sampai atas bukit ni orang semayang, kadang-kadang sampai atas bangunan pun orang semayang. Yang penting didengar pergerakan imam. Dalam keadaan situasi seperti sekarang ini, contohnya dalam pandemik COVID-19 ni, barangkali bolehlah kita merealisasikan pandangan ulama-ulama mazhab yang lain untuk memberikan kelonggaran. Idza dhaqa ittasa'a, apabila sempit dalam permasalahan, maka kita boleh perluaskan. Contohnya dalam keadaan sekarang ni, contohnya nak Ramadan, surau kita kecil, kalau pakai mazhab Imam Syafi'i, perempuan sebelah ada tutup ni, sliding door dia tutup. Dia bila dia tutup, macam mana dia kata mengaji kitab mazhab Syafi'i, tutup ni batas semayang. Dalam keadaan
zaman sekarang ini dalam suasana yang berbeza, kerana kita pun ada pembesar suara, dan boleh dengar pergerakan imam, bolehlah kita memakai pandangan mazhab yang lain untuk meringankan di antara mazhab Maliki. Iza daqa ittasa'a, bila ia sempit kita perluaskan hukum. Tapi hukum asal mazhab Imam Syafi'i begitu. Hukum asal di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i, kalau boleh ikut mazhab Imam Syafi'i, ya ikut. Tetapi dalam keadaan langsung tidak boleh kita laksanakan dalam keadaan-keadaan tertentu, maka dalam mazhab Imam Syafi'i juga memberikan kelonggaran. Idza daqa ittasa'a, apabila ia sempit maka diperluaskan. Apa diperluaskan? Di antaranya dapat melihat sahaja makmum di hadapan kisah. Maknanya contohnya ada satu tingkap dibuka bagi jemaah yang depan, perempuan ni nampaklah jemaah lelaki depan, kisahlah tu, walaupun ditutup semua tapi jemaah yang depan ni boleh nampak, kerana dia see-through belah depan tu boleh nampak jemaah. Di kalangan mazhab Imam Syafi'i di antaranya membenarkan musyahadah, nampak, walaupun tak boleh lepas. Sebagaimana contohnya kita semayang tiba-tiba dihalang oleh sungai itu deras, kita semayang sini, orang jemaah lain seberang sungai, kita nampak pergerakan dia, ya sah semayang, kerana kita nampak pergerakan orang di hadapan. Ini yang disebut oleh ulama-ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi ada keadaan diberikan kelonggaran, ada keadaan ia perlu diperketatkan, begitu. Sama balik kita. Dan jika makmum itu takhalluf imamnya, dia tak ikut imam dengan tanpa uzur ni termasuklah dia terlupa, ataupun dalam keadaan dia bacaan dia begitu lambat. Apa dah uzur ni disebut ulama fiqh kita Syafi'i kanisyanil qiraah, seperti dia terlupa baca. Bukan selalu sembahyang jenazah, kerana keluarga meninggal dia pun jenuh cari, so dalam internet bacaan sembahyang jenazah, ingat Fatihah, selawat, doa kan, ingat dia tak susah dia tu, dengan hujung jari je, tak payah cari-cari buku pun, cari tengok hafal. Tiba-tiba lepas takbir dia tinggal Allahumma fir. Apa lagi satu ni, fir lahu fir laha. Dia tak ingat kan, dia ulang-ulang Allahumma fir, yang dia ingat Allahumma fir, ataupun yang dia ingat lahu laha. Terlupa pula dia, terlupa. Imam sudah takbir, baru dia memang takbir Allahumma fir lahu, baru dia teringat. Ini yang uzur, sebab bukan selalu sembahyang jenazah. Yang kedua kata ulama, kerana kabatni, seperti iaitu lambatnya seorang yang batik bacaannya, batiha, kerana lambatnya bacaan dia sehingga tertinggal. Kalau kita semayang di Mekah dengan Madinah, di Mekah Fatihah dia laju tu imam ni, selawat dia pun laju, tapi takbir yang ketiga doa dia panjang pula, berjela-jela dia baca. Tak terikut kita orang Malaysia ni, makcik-makcik, pakcik-pakcik biasa baca Fatihah pelan-pelan, tahu-tahu dia dah takbir kedua, kita tercungap-cungap. Bila takbir kedua kita pun baca selawat ikut tertib sampai fil alamin innaka hamidum majid, dia dah takbir ketiga. Takbir ketiga pula kita ambil yang ringkas, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, dia tak takbir juga lagi. Begitu. Yang pertama dia laju, kedua dia laju, yang ketiga dia lambat. Kita Malaysia pula yang pertama lambat, yang kedua pun lambat, yang ketiga laju. Ini batniha, iaitu layu. Ataupun ada sama'i takbir, tak dengar takbir sebab terlampau ramai ni, sayur bunyi dia. Ini juga termasuk uzur, termasuk rupanya dah takbir sana dah, dia kata tak takbir lagi, ini juga termasuk uzur. Ataupun dia ni jahil bahawa perbuatan yang dilakukan itu boleh membatalkan sembahyang, itu jahil, diberikan ke uzur. Seperti tidak takbir ia sehingga imam bertakbir, rupanya imam dah takbir ihram, dia tu dia rasa imam tak takbir, yang berikut baginya maka batallah sembahyangnya, sama ada seperti takhalluf dengan satu rakaat. Ini kalau tanpa uzur. Imam dah takbir, dia tak nak takbir, kemudian dia baca Fatihah sampai habis kan,
Kemudian sepatutnya dia baca Fatihah, dia sudah masbuk, tetapi dia tidak mengambil seperti masbuk, boleh membatalkan sembahyang. Boleh membatalkan sembahyang. Tetapi kalau kerana keuzuran, dia boleh takhalluf dengan imam. Boleh takhalluf dengan imam. Kalau tanpa ada keuzuran, maka takhalluf dengan imam ni sama seperti kita sembahyang biasa, imam dah rukuk, kita tak mau rukuk. Imam rukuk, kita tak mau rukuk. Tapi kalau uzur, imam dah takbir, kita tak dengar imam takbir kedua, rupanya imam dah masuk takbir ketiga dah takhalluf. Kita sudah membalakkan imam, tetapi kita dalam keadaan keuzuran sebab tak dengar takbir imam. Tapi kalau imam dia dah dengar imam takbir, dia nak perhabis juga bacaan dia, maka ianya boleh membawa kepada batal, sama seperti sembahyang biasa. Makmum masbuk yang sibuk berbimbang dengan baca ta'awuz hingga ia tak dapat menghabiskan bacaan Fatihah. Jika makmum masbuk yang sibuk membimbang dengan baca auzubillah hingga ia tidak dapat menghabiskan bacaan daripada Fatihah sehingga imamnya bertakbir yang kedua atau yang ketiga, maka dia punya bandingan seperti kita bahas sembahyang fardu biasa. Maka bandingannya adalah sama dengan apa yang telah disebutkan pada masalah sembahyang orang masbuk, iaitu wajib makmum itu takhalluf. Kalau dia dengan sengaja baca auzubillah, auzubillah itu perlu diqada. Sepatutnya ihdinas siratal mustaqim sekarang ni, tetapi kena baca auzubillah, hanya dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka imam takbir yang kedua baca juga ihdinas siratal mustaqim, dah tu baru takbir. Kerana dia melakukan perkara yang tidak sepatut dia lakukan. Sama balik. Untuk bacaan Fatihah mengikut kadar ta'awuz, kadar ta'awuz, kadar auzubillah, dan ia dikira takhalluf dengan uzur. Jika berat zon sangkanya ia sempat menghabiskan Fatihah, dia takbir, dia rasa sempat baca Fatihah, ini zon. Dalam hukum fiqh, zon diambil kira. Tengok-tengok memang tak sempat, memang tak sempat. Dia rasa sempat habis Fatihah sama imam ni, dia bacalah auzubillah, tengok-tengok tak sempat, ia diberikan keuzuran. Imam habis takbir, dia sambung lagi ayat dia. Iaitu kuat sangkaannya sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu. Tetapi jika berat zonnya ia tidak sempat, tapi kalau dia memang rasa memang tak sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya selepas ta'awuz itu, maka dikira takhalluf, tertinggal dengan imam tu tanpa uzur, dikira tanpa uzur. Dan hukumnya jika ia tidak dapat sempurnakan bacaan Fatihahnya, hendaklah imam mengangkat takbir yang kedua. Tiba-tiba imam takbir yang kedua, apa hukum? Nescaya batallah sembahyangnya, batallah sembahyang. Makmum masbuk yang berbimbang dengan baca doa iftitah hingga tak dapat menghabiskan bacaan Fatihah, ini kita sambung akan datang. Berkaitan tentang keadaan posisi imam nak sembahyang jenazah ni, di kalangan mazhab kita Imam Syafi'i ada dua pandangan berkaitan keadaan imam nak berdiri ni, iaitu bila jenazah itu lelaki, yudau ra'sur zakar di jihati yasaril imam, diletakkan kepala lelaki di sebelah kiri imam, sebelah kiri. Sebab apa? Sebenarnya ini adalah amalan penduduk Madinah, tapi diguna pakai juga di luar daripada Madinah. Kerana Imam Malik, perbuatan Ahlul Madinah diambil kira sebagai sumber hukum. Jadi di Madinah Munawwarah, mereka kalau letak jenazah lelaki ni, kepala dia di sebelah kiri, kaki sebelah kanan, nanti imam berdiri dekat kepala. Sebab apa? Sebab beradab dengan Nabi SAW. Contohnya bila letak jenazah ni, jenazah, kaki menghadap makam Nabi SAW, kubur Nabi Rasulullah sana, kan? Kaki sana, ku hadap. Oleh sebab itu penduduk Madinah
tukarkan kepala sana, kaki sini. Kena beradab. Sebab semayang tu belah depan. Bukan semayang di belakang. Semayang masa tu raudah semua dekat kan. Ada pun perempuan semayang tu di belakang raudah, maka oleh sebab itu perempuan kepalanya ialah sebelah kanan, dan kaki sebelah kiri. Dan makmum ataupun khunsa, kalau ada khunsa pun begitu. Dan makmum imam berdiri kawasan punggung dia, pinggang dia. Sebab apa? Perempuan ni aurat sampai mati, supaya tidak nampak bentuk badan perempuan. Orang nanti tiba-tiba semayang nampak kapan ni besar, punggung perempuan tu besar kot, kata-kata. Dia rasa bila tak jenazah tu dah ni. Aku sebab bila imam berdiri tanda kepala nampak bentuk badan. Perempuan tu punggung besar kot. Besar. Bukan boleh percaya makmum semua ni. Oleh sebab itulah imam berdiri kawasan pinggang perempuan supaya menutupkan bentuk badan. Oleh sebab itu perempuan bila ditanam pun ditutup dengan kain. Bila perempuan jenazah turun, kita pacik-pacik, jangan nak tengok-tengok. Orang tertentu je turunkan dan tutup. Kalau zaman dulu tutup dengan tikar, tutup. Zaman sekarang dia open terus. Ini bukan sunnah. Sebab perempuan walaupun dalam keadaan nak ditanam, ini kita bahas akan datang. Oleh sebab itu di dalam kitab Jawi Lama ada membahaskan sedemikian rupa. Di antara kitab Jawi Lama Minhajus Salam yang mengatakan keadaan begitu. Tetapi di luar Madinah adakah masih dikekalkan? Itu justru itu kalau semayang Masjidil Azim tak ada kena-mengena. Kedudukan Masjid Azim ni adakah sama dalam Raudah? Kalau Masjid Azim ni sama macam dalam Raudah, boleh kita letakkan kepala lelaki sebelah kiri imam, adapun kaki sebelah kanan. Sebab kedudukan Masjid Al-Azim ni seperti dalam Raudah, menghormati dan beradab dengan Nabi SAW. Tapi kalau Masjid Al-Azim ni dia bukan seperti mihrab ataupun Raudah, dia lain pula. Maka kata ulama seperti biasa, iaitu kepala sebelah kanan, kaki sebelah kiri, sebagaimana jenazah ditanam dalam kubur. Untuk penjelasannya kita akan sambung insya-Allah pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. عدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الحجر والصدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.